Assalamualaikum dan selamat malam. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. So saya baru sahaja keluar lokap 2 hari dan ditahan reman selama 5 hari. Jadi keluar lokap 2 hari tu saya demam. So ni baru kebah lah. Jadi tujuan saya buat video ini adalah saya nak terangkan perkara sebenar dan saya nak menyangkal dakwaan-dakwaan yang banyak cerita bukanlah tentang saya, cakap saya ni scammer lah, saya ni mastermind lah, saya tak berubah lah, saya menipu duit vendor lah dan sebagainya. Jadi saya berharap dengan video yang saya buat ini sikit sebanyak dapat bantu anda semua untuk faham kronologi cerita ini dan dapat faham apa sebenarnya yang berlaku. Sebelum ni saya tak boleh cerita. Sebab apa tak boleh cerita? Sebab saya hanyalah pekerja. Jadi saya kena hormat polisi syarikat. Dalam masa sama saya dah ada 2 orang yang lebih tinggi daripada saya daripada segi carta organisasi dan jawatan, iaitu CEO syarikat Alif Hakim dan GM syarikat. So bila dah jadi kes mahkamah, dah jadi kes polis, bolehlah saya bercerita. Saya bukanlah tuan punya Huri Ekfest, bukan. Dan saya bukanlah board of director atau tuan punya syarikat, bukan. Saya hanyalah pekerja saja. Jadi bila cakap macam tu bermakna akaun syarikat saya tak boleh masuk. Saya tak terlibat dalam urusan akaun syarikat. Sebab semua orang, semua vendor, semua transaksi, semua dibayar kepada akaun syarikat. Jadi yang ada akses kepada syarikat adalah 3 orang. Board of Director 2 orang, Kak Zana, Kak Azhar, dan satu tu CEO syarikat, iaitu Alif Hakim, atau lebih dikenali dengan Datuk Alif Hakim. Tapi tak guna panggil dia Datuk sebab itu semua tipu. Bila saya pergi jumpa dengan IO IPD Dawangi, IO cakap dengan saya dia tak ada Datuk dia tipu, dia bukanlah anak orang kaya. Apa yang dia cerita dekat saya dan tim dengan staf-staf semua, semuanya adalah tipu. Maknanya dia bukan anak orang kaya, dia bukan duduk dekat penthouse satu kondominium mewah. Dia bukanlah, bapak dia bukanlah presiden Persatuan Mamak, ada 7 kedai. Semua benda-benda itu tipu, kan? Dan dia ada 2-3 kes lah. Dan benda ini telah diperakui oleh bapak dia. Bapak dia pun dah cerita perkara sebenar. Dia memang dah ada rekod buat 2-3 kes. Dan yang paling besar adalah kes ni. So asalnya Huri Ekfest ni datangnya daripada idea dia. Maknanya konsep perniagaan, jenama Huri Ekfest, semuanya datang daripada dia. Saya telah di-invite oleh Encik Helmi ni sebagai funder ketika itu. Memang kenalan lama saya untuk bantu dia. Sebab Encik Helmi ni dah invest duit. Jadi Encik Helmi takut duit tu hangus. Jadi Encik Helmi ajak saya untuk bantu CEO ni. Kerana CEO ni umur dia kan 23 tahun. Jadi adalah orang lama macam saya, umur 43, yang ada ilmu tentang event, ada ilmu tentang perniagaan, termasuklah pengalaman dalam bisnes, untuk bantu dia, untuk support dia. Jadi dia offer saya bekerja, diberi jawatan dan gaji. So saya pun bantulah. Jadi mula-mula kita nak buat dekat KLCC Convention Center. Lepas tu kita tukar ke PWTC. Jadi bila kita buat dekat PWTC ni, tugas saya sebagai Sales Marketing Director ni adalah untuk menjadikan event ini menarik. Maknanya siapa yang jemput datang, artis mana, macam mana susun atur floor plan, macam mana nak buat marketing dan sebagainya. Tetapi duit syarikat bukanlah di bawah saya. Duit syarikat dia ada seorang saja yang boleh bagi arahan.
iaitu CEO kepada finance. Jadi finance ni adalah Kak Azhar dan Zana, board of director Tenview tadi. So itulah sebenarnya yang terjadi. So saya sangkal segala dakwaan, saya membantah sekeras-kerasnya cerita bahawa saya lah mastermind behind the scene untuk Huri Fest ni. Bukan. Saya memang buat kerja, saya lead bahagian sales and marketing, tetapi GM lead management, CEO lead bahagian account. Jadi saya dah nasihatkan beliau, kalau kita tak boleh buat, kita postpone, kita tunda tarikh baru. Tetapi beliau degil, beliau nak juga buat. So beliau buatlah benda tu. Dia tetap juga nak jalan. Sampailah dah dekat sangat, barulah dia nak bagi notis yang dia cancel event ni. Jadi kalau siapa yang mengenali Alif Hakim ni, korang akan tahu macam mana confidence level dia tinggi, macam mana dia punya keyakinan, dan dia punya kepoyoan. So kita ni yang bekerja ni kena ikut CEO. Kalau kita dah advise, dah cakap tapi degil, tak nak dengar, nak buat macam mana? Kan? Kita pun di offer kerja oleh dia, diberi gaji oleh CEO. So bila dia ada problem, bila dia dah kena henyak dengan vendor, dah kena henyak dengan NGO, dah kena henyak dengan pihak polis, dia boleh cakap, saya lah behind the scene, saya lah mastermind. Dia pergi cerita dekat depan vendor, dia pergi cerita dekat polis. So benda itulah yang telah berlaku dekat saya, di mana saya ni selebriti dan ada rekod nama buruk dulu. So orang pun percayalah. Orang cakap Boy Iman buat perangai balik, kan? Jadi itulah yang terjadi kepada diri saya. So saya harap dengan penjelasan dalam video ini dapat terangkan perkara sebenar, dapatlah membersihkan nama saya. Dan hari ini saya buat video ni tanpa saya tunjuk apa-apa bukti. Maknanya saya tak tunjuk dokumen, saya tak tunjuk saya tak tunjuk saksi, kerana semua tak ada dengan saya. Saya baru kebah daripada demam, tapi saya tak nak ambil masa lama. Saya buat juga video ni, lagi lama kita buat, lagi orang fikir pun bukan, kan? So saya buat dulu video ni untuk orang faham. Nanti next video saya akan tunjukkan bukti, sebab semua benda ada dokumen, semua benda ada hitam putih, black and white, dan semua benda ada saksi. Dan semua benda ini telah saya cerita kepada pihak polis. So saya berharap agar anda semua jelas dan faham tentang apa yang berlaku. Sebab itulah saya cakap, doakan saya teraniaya masa di mahkamah. Inilah maksud saya. Saya minta semua pihak untuk sebarkan video ini, terangkan pada bantu saya untuk terangkan perkara sebenar. Kalau nak percaya, tak nak percaya, terpulang, tapi ini adalah perkara yang sebenar. So saya akan susuli dengan tindakan undang-undang. Macam dia sebut behind the scene, saya akan saman dia. Dan saya juga akan tunjukkan bukti, saksi, termasuklah saya akan buat sumpah laknat di masjid. Andai kata saya menipu ataupun apa yang saya cakap ini adalah tidak benar, saya bersedia untuk menerima segala kifarah ataupun hukuman yang Allah bagi kat saya. Saya juga berharap agar korang tahu, korang tak dengar one side, dengar daripada side saya, dengar daripada side sana, dan dalam masa sama korang nilailah sendiri. Dan saya izinkan video ini menjadi bukti
Maknanya fakta apa yang saya cakap ini untuk rujukan mana-mana pihak, termasuklah pihak berkuasa ke, pihak mana-mana ke, boleh. Sebab tu kalau korang tahu, saya tak pernah keluar pun. Saya last je saya keluar dalam sidang media. Masa majlis pelancaran, masa sidang media semua saya tak keluar. Kerana saya hanyalah pekerja. Dan dalam masa sama, saya bukannya bos syarikat ni. Kalau saya buat syarikat, saya kenalah keluar ke depan. Jadi saya bantu je lah apa yang boleh kan. Saya buat belakang, saya buat kerja je lah kat belakang. Tapi bukan bermakna saya buat kerja kat belakang tu saya nak menipu orang. Saya sendiri pun ditipu. Saya sendiri pun merasa tertipu dan merasa sedih dengan apa yang berlaku. Saya pun seakan tak boleh terima dengan apa yang dia buat. Sepatutnya kalau dia nak batalkan awal-awal dia terima nasihat saya. Bukanlah last minute baru nak batal. Orang dah beli stok, orang dah check in hotel, orang dah datang daripada Kedah, daripada Kelantan kan. Jadi orang dah datang daripada luar KL lah kan. Jadi bila buat macam tu, memanglah orang rasa sedih, orang rasa tak boleh terima, orang marah. So saya cabar kepada Alif Hakim ataupun CEO, kalau apa yang saya cakap ini tidak benar, samanlah saya kan. Tapi kalau saya cakap ini benar, mengaku je lah. Tak payahlah pusing-pusing cerita, spin-spin cerita kan. Mentang-mentang lah aku ni artis, aku ni ada konon-kononnya rekod scam lah apalah. So gunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri yang dalam kesempitan itu. Jadilah CEO yang bertanggungjawab. Kalau salah, mengaku salah kan, minta maaf, betulkan salah. Awak tu muda lagi, baru 23 tahun. Janganlah cakap, ini letakkan semua tai ni dekat orang punya ni, nak lepaskan kau punya tengkolok tu kan. Nak lepaskan kau punya beban tu, kau letak tai yang kau buat ni pada orang lain. Benda tu di mana benda ini tak bagus. Benda ini telah membuatkan rekod yang saya pertahankan selama 6 tahun tercemar kan. Dah orang ingat saya pula mastermind, saya pula behind the scene. So saya berharap dengan penjelasan dalam video ini dapatlah menjernihkan keadaan dan dapatlah korang bantu saya untuk faham apa kronologi Huri Ekfest Raya ni. Kan. So last kali saya nak mohon korang doakan saya nak mohon korang tolong share video ni pada ramai orang, dan dalam masa yang sama tolong sebarkan berita ini kepada seberapa ramai orang untuk orang tahu perkara sebenar. InsyaAllah saya akan susun dalam next video semua sekali bukti, saksi, perselincas untuk artis dan sebagainya lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.